A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi kita teruskan perkongsian skrin kepada ayat-ayat yang kita telah kongsikan semalam. Kita buatkan screenshot sedikit mengenai apa yang kita bincangkan, ya. Tu screenshot yang kita buat sebelum kita menutup perbincangan kita semalam. Kita membincangkan kalimah ilahukum yang mengambil bentuk idhafah, ya. So bila dia mengambil bentuk idhafah, dia mesti menepati ciri-ciri pertalian yang dipanggilkan idhafah. Bermakna dia mesti ada dua kata nama yang berturutan. Ilahu satu, kum yang kedua. Mudhaf tidak bertanwin. Mudhaf ialah kalimah yang pertama tu dinamakan mudhaf, iaitu kalimah yang menyandar, ya. Yang menyandar tu yang pertama ni lah dipanggilkan mudhaf, dan dia tidak boleh mengambil tanwin. Asal dia ialah ilahun, seperti di bawah ni, ya. Kalimah tu asal dia ialah hun, tetapi apabila dia berperanan sebagai mudhaf, tanwin hun tu digugurkan. Jadi tinggallah satu baris saja, baris dhammah saja, iaitulah ilahu. Ilahumkum tak ada, ya. Ilahunkum tak ada. So dia kena kena gugurkan tanwin dia. Dan mudhaf juga tidak mengambil alif lam ta'rifah, ya. Dalam sepatutnya kalau ada alif lam ta'rifah, dia berada di awalan al-ilahu sebagai contoh, ya. Tetapi dia tidak wujud, ya. Tidak ada idhafah yang dituliskan dengan al-ilahukum, tidak ada, ya. Seluruh Al-Quran tu tuan-tuan akan dapati dia tidak berlaku macam tu, ya. Kerana peraturan idhafah, mudhaf dia tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah, walaupun mudhaf tu adalah isim ma'rifah. So bermakna dalam kategori isim ma'rifah, apabila tuan-tuan nanti belajar dalam kumpulan mengenal kalimah-kalimah isim ma'rifah, so salah satu daripada kumpulan isim ma'rifah ialah kumpulan isim ma'rifah yang tidak ditandakan alif lam ta'rifah, ya. Dia masih lagi isim ma'rifah, tapi dia tidak ditandakan alif lam ta'rifah. Yang tu berlaku dalam banyak kategori, ya. Salah satunya ialah mudhaf, ya. Kalau dia mudhaf, dia adalah isim ma'rifah tapi tidak ada alif lam. Kalau dia isim dhamir pun, dia pun isim ma'rifah tapi dia tidak ada alif lam, ya. Dan sebagainya, ya. Okey, dan akhir sekali yang keempat ialah kalimah yang kedua, kum ni adalah kita panggil dia mudhafun ilaihi, ya, yang majrur, ya. Dia mesti majrur. Bila kita jumpa je kes-kes mudhaf idhafah, mudhaf ilaihi, iaitu kalimah yang kedua tu mestilah mengambil i'rab yang majrur, ya. Kadang-kadang i'rab kalimah tu mengambil baris bawah, kadang-kadang dia tidak mengambil baris bawah. Baris tu hanya tanda saja, ya tuan-tuan, ya. Tanda, bukannya majrur, ya. Kasrah bukannya majrur. Kasrah hanya tanda saja kepada i'rab yang majrur, ya. Kadang-kadang kalimah tu dia mabni, dia panggil, maknanya tulisan ejaan dia tu tidak boleh diubah,
ya, tapi status dia tetap majrur. Dalam konteks ni kum tidak ada tanda baris bawah ni, ya, kaf baris depan, mim baris sukun, ya. Kumi ke tak ada, ya. Jadi tapi kerana peranan dia sebagai mudhafun ilai, maka i'rabnya tetap majrur. Jadi status dia itulah dinamakan i'rab, ya. I'rab ialah status kalimah tu dalam keadaan terikat, ya. Majrur ialah dia telah diikat oleh kalimah-kalimah lain di dalam ayat itu. Dalam konteks ni dia diikat oleh kalimah apa? Ilahu ni. Ilahu ni lah yang mengikat dia. Ilahu ni perlukan dia untuk memberi makna kepada ilahu tu, dia ikat dia. Jangan lari, dia kata, ya. Sekarang ni aku dah ambil engkau, aku ikat engkau. Ya. Jadi engkau sudah terikat dengan aku. Jadi status engkau tidak lagi independen, ya, tidak lagi bebas macam sebelum ni. Jadi sekarang engkau adalah milik aku. Tapi bukan dalam konteks ni ilah hukum, ya, dalam bentuk pemilikan, ya. Tuhan kamu. So idhafah dalam bentuk pemilik. Engkau adalah milik aku dalam konteks ayat ini, jadi engkau tak boleh lari. Sebagai contohlah, ya, kita cakap apa sikitnya, bahasa kampung sikit, ya. Jadi engkau sekarang ni aku sudah tukarkan status engkau daripada bebas kepada terikat. Jadi status engkau daripada sudah menjadi daripada marfu' kepada majrur, ya, majrur. Ya, so setiap kali kita jumpa idhafah, sebagai contoh sebelum itu pun ada idhafah, ya. Saya sudah kongsi ke belum? Belum, ya? Dah, Doktor. Dah sudah, ya? Oh, ya. Dah sudah, ya? Okey, mana dia punya sini, ya? Oh, ni dia, okey. Sini kot. Okey. Okey, sebagai contoh, tuan-tuan tengok di sebelum ni ada idhafah juga, ya. Ni contoh idhafah juga ni. Ya, sama je. Ilahukum, mislukum, dua-dua tu idhafah tu. Ya, so mislu adalah mudhaf, ya, mudhaf. Kum adalah mudhafun ilai. So kum di sini pun sama dengan kum, dalam ilah hukum dia telah diikat oleh mislu. Jadi bila dia terikat, dia kena mengambil status yang majrur. Itulah apa maksud majrur kepada kalimah-kalimah isim, ya. Bila kita berbincang konsep i'rab, kita kena faham status dia, bukan tanda dia. Tanda tu hanya tanda saja, dia tak sepenting, ya. Bukannya kita kata bila baris bawah dia majrur, bukannya majrur kerana baris bawah. Majrurnya kerana dia sudah terikat oleh kalimah yang lain. Ya, ini kalimah mislu ni mengikatnya, maka bertukarlah status dia daripada independen kepada attach ataupun tied to, ya, tied to. Ya, maknanya tied tu dalam bentuk apa? Disandarkan kepada. Disandarkan kepada. Itu maknanya ikatan lah tu. Itulah dinamakan majrur, ya, yang kita kongsi di sini, ya. Majrur tu, itulah makna majrur, satu kalimah tu terikat, ya, oleh kalimah yang lain, ya. Dia tidak lagi nominatif yang marfu'. Okey, ini perkongsian sepintas lalu apa yang kita sudah pelajari hari semalam, ya, sebagai ulang kaji saja. Saya rasa tuan-tuan pun sudah mengambil iktibar, ya, tentang kalimah ini. Jadi kita terus kepada kalimah yang seterusnya, iaitu alihatun. Alihatun kita sudah buat, ya. Okey. Ilahun sudah, alihati. Okey. Okey, cuba tuan-tuan tengok pattern dia. Pattern dia, kedua-dua kalimah ni mempunyai pattern yang sama, ya.
Cuma bezanya ialah sini yang ni dia dalam bentuk mufradah. Ya, mudhaf sini ilahun menjadi ilahu. Okey, di sini ialah alihati ni asalnya ialah alihatun. Yang pertama tu ya. Alihatun sama dengan yang di atas ni ya, tetapi yang ni sudah mansub. Dia asalnya alihatun ya. Kalau saya boleh recallkan balik, ada tak alihatun sebelum ni? Ni dia. Ni asal kalimah dia, alihatun. Ya, kalau saya boleh kecilkan tuan-tuan boleh tengok dengan, okey. Tu dia. Alihatun asal dia. Naikkan sikit. Mana okey dia. Inilah kalimah asal kepada alihati di sini ya. Yang kalimah yang pertama yang ta berbaris bawah tu asalnya ialah alihatun. Ini. Okey, kemudian alihatun tu perlu dibentukkan dalam bentuk idhafah. Ya, dia perlu dibentukkan dalam bentuk idhafah. Ya, maka ditambahkan mudhafun ilaih dengan hanya huruf ya. Ya, so bermakna ya tu adalah kata nama. Sebab bila dia mudhaf dia mesti menepati 4 ciri-ciri tu, 2 kata nama yang berturutan. Ya. Yang pertama, mudhaf tidak boleh tanwin. Tengok di sini kalau dia bukan mudhaf dia bertanwin, tetapi apabila dia menjadi mudhaf dia tidak ada bertanwin, bukannya alihatin. Kenapa dia mengambil baris bawah? Ada dua sebab. Ya. Ta baris bawah, bukannya ta baris hadapan. Ya, kerana pertamanya sebelum idhafah ni ada satu pertalian lain yang itu jar wa majrur. So kalau tuan-tuan tengok yang sini, yang ni pula yang pertalian an alihati ni ada pertalian lain iaitu jar wa majrur. An ni adalah harfun jar ya. So kalau saya nak kongsikan sekarang, saya tanda kat sini ya. Harfun jar. J-A-R-R. Buatkan capital. Harfun jar. Harfun jar apa dia? Kata sendi. Kata sendi ya. An. An tu makna dia apa? Dari. Ya. Dari. An tu maknanya dari. Dari alihati dia dalam bentuk jamak Tuhan aku. Ya, Tuhan aku. Okey. So bila harfun jar, apa terjadi kepada kalimah alihatun? Dia akan bertukar juga kepada majrur kerana an ni mengikat. Ya, mengikat alihatun ni kepada alihati. Bila dia mengikat, dia akan tukarkan statusnya kepada majrur sebagaimana yang kita kita bincangkan tadi, ilahukum ya. Kum ni majrur kerana terikat dengan ilahu. Sini ilahati terikat dengan an ya. So pada masa yang sama mudhafun ilaih dia ialah ya ni, ya dipanggilkan ya mutakallim ya. Ya mutakallim kita letakkan di sinilah ya. Teks. Ya mutakallim bermakna aku. Ya mutakallim makna aku. Ya, maknanya dia isim dhamir ya. Isim dhamir
yang biasa digunakan dalam bentuk mudhafun ilaih, nak menunjukkan aku. Okey. Mana dia yang ni? Ya ni. Okey. So di sini harfun jar an. Okey. Dan ila hati itu adalah mudhaf. Teks. Mudhaf yang majrur, ya. So dalam konteks ini mudhaf adalah majrur. Ila hati. Ila hati itu, ya, dia kalau kita tengok bentuk dia bukan saja apa? Bukan saja majrur, dia ada lagi ciri-ciri lain daripada tanda-tanda penulisan tu, kita boleh melihat dia, ya. Kalau kita boleh bila memberi penerangan tu penuhkan maklumat dia. Dia mudhaf yang pertamanya dia adalah jamak. Ya, jamak. Plural. Kalau singular ilahi. Itu kalau singular. Jamak dia alihati. Ya. Jamak dia ialah jamak taksir. Kemudian apa? Dia jantina dia adalah muannas. Ya, muannas yang majrur. Itu cara yang lebih kemaslah, ya, untuk menerangkan alihati ni, ya. Kalau nak lagi kemas, kita boleh berikan makna dia. Di sini tadi mudhafu ilaih kita bagi makna aku. Jadi di sini pun kita boleh berikan makna, iaitu apa? Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, ya. Doktor, kalau singular macam mana tadi? Yang ni, singular ni. Ilahun ni singular. Ilahun singular. Kalau yang dia majrur, dia akan jadi apa? Ilahi. Kalau dia bukan mudhaf, dia ilahin, ya. Ilahin, itu yang majrur. Ilahin apabila nak jadikan jamak alihatin. Alihatin. So bermakna kalau tidak ada ya ni, dia adalah alihatin, bertanwin, ya, ta mabutah yang bertanwin. Dibayangkan yang ni lah, ya. Alihatun, majrur dia apa? Alihatin. Dhammah tukar pada kasrah. Kalau dia mansub, alihatan. Ni ada banyak, tiga kes i'rab ada di sini, ya. Marfu', mansub, majrur kepada alihatin. Okey. Apabila dia menjadi mudhaf kepada ya mutakallim, tanwin dia gugur. Tinggallah satu tanwin, tinggal satu baris saja. Jadilah lihati. Okey. Tapi tuan-tuan dan perempuan kena ingat, ya, ejaan sekarang bukannya alif tanda panjang. Ejaan dia apa? Mat badal, ya. Alif hamzah khata' baris atas dengan alif. Itu tulisan Rusam Osmani sekarang. Ini dia menggunakan ejaan yang lama, ya. Jadi tuan-tuan kalau gunakan ni kena praktis, ya, menulis Rusam Osmani, jadi kita tidak tersilap dalam pembacaan dan pengenalan kepada kalimah-kalimah tu, ya. Okey. Jadi sekarang kita faham apa dia Tuhan bila menjadi apa? Lihati ialah Tuhan, Tuhan, dan yang mutakallim adalah ku, ya. Cuma bila kita menulis, mungkin saya akan tunjukkan, ya. Ada bunyi apa, ya.
Siapa yang perlu di mute kan? Tolong admin tolong mute kan. Kalau rakan-rakan yang apa tu? Yang terbunyi mikrofon dia. Okey, sekarang cuba kita lihat ayat tu, betulkan ayat itu ya. An alihati, yang ni apa saya buat print screen dulu ya. Simpan dia kalau ingin kalau nak guna, lepas tu saya padamkan. Sebab belajar kalimah ni dia banyak aspek ya. Jadi banyak perkara yang kita kena bawa dia sekali ya, supaya tuan-tuan mengenal dia ya. Cuba tengok sini. Ini ayat berapa? 46 surah ke-19. Kalau kita tak ingat surah 19 tu, kita tekan di sini saja, dia akan beritahu kita, iaitu surah Maryam. Ya, surah Maryam alihati itu ialah daripada ayat. Ni ayat yang sepenuhnya ya. Sebenar ayat tu sepenuhnya sampai ke hujung dia ada lagi lah ya, dia ambil separuh saja ya. Okey, so mana alihati? Ni dia ya. Tu penulisan dia yang sebenarnya dalam Rasam Osmani ialah, saya ambil warna merah macam ni. Tu dia. Ya, so alif yang bertanda panjang tu tidak lagi digunakan. Dua perbezaan ya. Di sini pertamanya ialah alif yang bertanda panjang tu perlulah ditulis dengan mad badal. Ini dipanggilkan mad badal ya. Dan keduanya, ya tadi tidak bertitik. Dalam penulisan tadi, ya mutakalim tu ditulis dengan titik. Itu penulisan lama ya. Itu penulisan baru. Semua kalimah ya di hujung kalimah Al-Quran tidak dituliskan titiknya ya. Dia tidak bertitik. Okey. So jadi kalau kita nak memanjangkan ya, membetulkan tulisan tu, kita boleh buat menggunakan leksilogos tu. Jadi sepatutnya penulisan tu sama dengan yang ada di sini ya, iaitu daripada dia sampai Ibrahim saja ya, yang ni ya, sampai sinilah. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim ya. Ni dia bagi dalam terjemahan dalam bahasa Inggeris, tapi bila tuan-tuan sudah mengenal kalimah dan boleh menterjemah tu, insya-Allah kita boleh memberi makna kepada qala. Qala tuan-tuan patut sudah kenal, iaitu fi'il madhi maklum. Maknanya dia berkata ya, dia berkata. Dia tu bermakna seorang lelaki lah ya. So dalam konteks ni, siapakah dia seorang lelaki tu ya? Ini mengenai cerita tentang Nabi Ibrahim dengan yang berdialog dengan bapa dia ya. Bapa dia tu seorang usahawan ya. Usahawan dia ni tukang buat berhala ya, untuk kaum-kaum dia sembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim tegurlah bapa dia lah, mengapa engkau bapa pergi sembah berhala-berhala ni, sedangkan berhala-berhala ni tidak dapat buat apa pun ya. Jadi so dalam dialog tu, jadi bapa dia kata qala araghibun anta ya. Ini adalah hamzah istifham dalam bentuk soalan, bertanyakan. Raghibun ni mahu ataupun menghendaki ya. Tidakkah engkau menghendaki, anta tu engkau, tidakkah engkau menghendaki an ya. An ni kadang-kadang dia bawa erti dari ataupun tentang ya, pun boleh juga. Alihati, Tuhan-Tuhan aku, maknanya bapa Nabi Ibrahim tu dia percaya dia banyak Tuhan. Memanglah dia buat banyak patung-patung berhala tu yang dia dah buat, semua dia sembah dengan kaum-kaum dia kan. Tu engkau ni tanda ke apa maksud tanya Ibrahim. Maknanya wahai Ibrahim, mana wahai Ibrahim di sinilah ya Ibrahim.
Ya, dia tanya anak dia, kau tak minat ke dengan Tuhan-Tuhan aku ni yang ramai-ramai ni aku dah buat ni? Itu maksud ayat ya yang dalam yang diceritakan di dalam ayat ini ya. So kita tahu cerita tu ya, Nabi Ibrahim menyembah Allah. Jadi dia menolak penyembahan tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum dia ya. Dan dia telah apa dia buat? Dia telah masa kaum dia tak nampak dia tu, dia pergi pecahkan bahala-bahala tu, lepas tu ditinggalkan yang satu saja yang paling besar tu ya. Jadi bila kaum tanya siapa yang mecahkan bahala-bahala tuhan-tuhan kami ni, Nabi Ibrahim kita tanyalah yang besar tu, dia elok lagi, dia tak pecah kan. Cuba tanya dia. Jadi seolah-olah dia perli kaum dia, bermakna kalau betul tuhan-tuhan ni logik, yang besar tu boleh jawab ya. Lama-lama kaum dia sedar ya apa yang Nabi Ibrahim cuba sampaikan, yang tuhan-tuhan patung-patung tu sebenarnya tak boleh buat apa. Yang pergi sembah tu buat apa? Yang sembah, yang patut dia sembah ialah Allah. Ya. Jadi mesej ya adalah untuk menyembah Allah. Okey. So itulah ya secara ringkas tentang kalimah aliyahati. Jadi kalau tuan-tuan sudah faham aliyahati, sepatutnya sudah boleh mengenal kalimah alihatan ya. So kita tengok sini ada 3 kumpulan sekali, iaitu dalam bentuk marfu' warna merah, dalam bentuk marfu' alihatun, dalam bentuk majrur alihati, dalam bentuk mansub alihatan. Itulah yang dipanggilkan i'rab ya. Bahasa Inggeris dipanggil case ending ya, tapi case ending ni dia tak kemas penerangan dia ya. Unless kalau kita faham apa konsep tu, barulah kita boleh terangkan apa yang dimaksudkan case ending ya. Dia bermaksud status kalimah tu dalam keadaan macam mana, itu dia maksud. Jadi alihatan sini tuan-tuan dah mestilah kenal alihatan yang sama. Ya, so dah banyak ada yang boleh kenal ya. Kalau kita tick kan ya, ambil warna hijau ya. Yang ni sudah kenal, yang ni mesti kenal. Yang ni akan mestilah kenal, yang ni pun dah kenal. Yang ni kita pun sudah belajar ya. Ini ilahun kita tahu dalam bentuk mufrad yang marfu'. Ini mufrad yang mansub ya. Okey. Lepas tu ilaha. Besok kita akan sambung dengan ilaha. Dia berbeza sedikit daripada yang lain. Dia dalam bentuk bentuk mufrad ya. Dia bentuk mufrad, tetapi dia berbeza dengan di sini ya. Dia berbeza, ini mufrad dan ini pun mufrad, maknanya singular, tetapi dia mengambil bentuk yang lain ya. So ini kita akan sambung besok ya. Sekarang ni sudah 7.46. Dan bila kita sudah mengenal ni, sepatutnya kita akan kenal lah kenapa ilaha, tidak ilahun ataupun ilahan ya. Dia mengambil i'rab yang mansub ya. Mansub, sepatutnya kalau mansub dia kena ada apa? Kena ada alif mad yang ni ya, alif mad. Sepatutnya kalau mufrad yang mansub dia kena ada tanwin fathah dengan alif mad. Itulah syarat-syarat ya kepada isim nakirah mufradah ya. Tuan, ada soalan mengenai kedudukan kalimah tu. Kalau tanwin dia juga nakirah, adakah juga membawa makna? Dia objek lah, dia objek. Oh, objek. Dia objek. So bila dia objek, dia mengambil bentuk ni lah. Dia mengambil mansub dan ditandakan dengan fathatain dengan alif mad ya.
Oh. So di sini dia mansub juga, ya, dia mansub juga ni. Tetapi dia bukannya objek. Itu beza dia, ya. Nanti kita akan sambung besok hari Jumaat. Ada satu hari lagi untuk minggu ni. Kita akan sambung, ya, apakah perbezaan di antara yang ini ilahan yang mansub, ya, dengan yang ni ilaha yang mansub. Dua-dua ni mansub, ya, yang ni pun mansub. Ini samalah, bila ilahan ni ialah kalimah yang sama diguna dalam Quran dalam konteks yang berbeza, ya. Jadi konteks ilahan di sini mansubnya adalah berbeza dengan ilaha di sini yang juga mansub. InsyaAllah kita sambung besok. Yang ni kalau kita nak print screen pun tak apa, kalau mungkin nak guna, ya, kita simpan dia dalam screenshot, ya, dan kita clearkan semua tu insyaAllah. Okay, setakat ni perkongsian kita pagi ni, diharapkan tuan-tuan dah mula menambahkan, ya, ilmu setiap kali kita berbincangkan tentang ayat-ayat dan kalimat tertentu tu. Diharapkan tuan-tuan dah mula menambahkan ilmu daripada satu hari dan apply dia di dalam pembacaan Al-Quran insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Doktor.